Yang Man Gopeng. Terima kasih Dato' Yang Betul kerana beri peluang saya untuk turut berbahas dalam usul Belanjawan 2013. Dan kali ini kita lihat dalam Belanjawan ini merupakan tahun ke-16 berturut-turut defisit bajet. Dan kalau kita lihat, kalau defisit bajet sepatutnya tidak mengherankan, tetapi yang mengherankan adalah apabila ekonomi baik, defisit, ekonomi tak baik pun defisit. Dan sehingga tahun 2012 kita lihat hutang kerajaan persekutuan pertama kali melebihi 500 bilion ringgit Malaysia. Dan kita boleh tunjukkan tahun depan dengan tambahan defisit 40 bilion ringgit, jangka hutang kerajaan persekutuan akan sampai sehingga 54% daripada KDNK, tidak jauh daripada threshold 55%. Kita lihat walaupun kita unjukkan pertumbuhan 4.5 hingga 5%, tetapi dari segi pendapatan yang dijangka untuk kerajaan persekutuan, penambahan itu tidak membayangkan pertumbuhan ekonomi. Ini masalah yang utama adalah kita lihat dalam perancangan belanjawan ini tidak ada penambahan sumber pendapatan. Adakah ini satu tanda di mana kerajaan Barisan Nasional bersedia untuk laksanakan GST selepas PRU ke-13 seandainya mereka masih kerajaan, kalau bukan jadi pembangkang? Dan saya bagi sebagai contoh, kalau kita nak tambah pendapatan, sepatutnya kita boleh lihat aspek-aspek yang lain. Misalnya, baru saja MCMC memberi lesen 4G secara percuma kepada 8 syarikat, bukan syarikat biasa, syarikat gegasi. Semua 8 syarikat percuma. Kalau perkara ini dilakukan di negara-negara lain, pasti lesen 4G ini akan dikenakan bayaran lesen yang agak mahal. Dan kita juga boleh lihat dari segi memang ada usaha yang baik untuk menambah pendapatan dari segi bidaan untuk lembu kereta, misalnya satu langkah yang baik. Malangnya kita lihat akibat insiden LW15 yang sedia maklum, kita lihat memang ada ruang untuk salah guna dalam hal bida nombor kereta tersebut. Kita lihat walaupun kita unjukkan pendapatan dari bidaan nombor kereta ini sehingga 247 juta ringgit. Kalau bidaan untuk LW15 ini yang sebanyak 24 ribu ringgit ini boleh dikecualikan, bagaimana dengan bidaan-bidaan yang lain? Jadi saya harap JPJ dan Kementerian Kewangan boleh jelaskan butiran yang terperinci berkenaan dengan hasil daripada bidaan nombor kereta yang sebelum ini. Kita juga lihat dari segi pendapatan, penambahan pendapatan daripada jualan harta benda yang diunjukkan 614 juta ringgit untuk jualan tanah, bangunan dan sebagainya. Tetapi kita juga tahu bahawa ada beberapa keping tanah yang berharga di sekeliling Kuala Lumpur telah diberikan kepada beberapa syarikat dengan harga yang murah, tidak melalui satu proses bidaan. Misalnya, tapak TUDM di Sungai Besi yang diberikan kepada 1MDB, bagaimana juga tapak-tapak yang lain, Jalan Cochrane dan sebagainya. Jadi seharusnya perkara-perkara ini kalau kita boleh uruskan dengan baik, pasti pendapatan
sumber pendapatan akan bertambah dan pendapatan akan bertambah dan defisit akan kurang. Dan ada beberapa program yang dikatakan mesra rakyat yang saya rasa dirancang dengan tergesa-gesa dan tidak begitu rapi. Misalnya, program BRIM 2.0 yang sebelum ini untuk mereka yang berpendapatan rendah kurang daripada RM3,000, sekarang diperluaskan untuk golongan muda. Tetapi kita lihat daripada jawapan yang diberikan kepada Timbalan Menteri Kewangan bahawa pelajar di IPTA, IPTS tidak layak kerana mereka ada keistimewaan untuk voucher buku. Kalau itu voucher buku, ini tidak sepatutnya tidak diberi hak untuk terima BRIM 2.0 ini sekiranya pendapatan mereka kurang daripada RM1,500. Jadi saya rasa ini memang tidak adil dan tidak wajar. Bukan setakat itu, apabila di peringkat pelaksanaan kita mungkin hadapi masalah untuk kena pasti apabila yang memohon itu sama ada bagaimana kita boleh buktikan bahawa mereka ini bukan pelajar di IPTS, IPTA dan sebagainya. Ini melibatkan kos pengurusan. Satu lagi contoh berkenaan dengan RM200 diberikan kepada anak muda untuk beli smartphone 3G. Dan baru saja saya dengar perlu bincang dengan telco pula. Nampaknya sebelum pelaksanaan ini tidak bincang dengan telco, tiba-tiba nak laksanakan. Bagaimana untuk mereka yang beli terus direct daripada kedai-kedai handphone dan bukan melalui telco? Dan kalau nak beli daripada telco, mesti perlu ada kontrak untuk servis. Dan kos untuk kontrak servis ini bukan murah. Dan walaupun kita berikan mereka RM200 satu langkah yang baik, tetapi mereka terpaksa dibebankan dengan kos bayaran bulanan yang agak tinggi. Yang paling murah yang tahu saya RM48 sebulan. Dan bukan setakat itu, kalau kita hakkan kepada 3G, lain kali kalau ada 4G macam mana. Dan satu lagi berkenaan dengan PTPTN, 20% diskaun diberikan kepada mereka yang boleh bayar balik sekaligus dalam 1 tahun. Jadi ini memang perkara yang tidak bijak dan tidak adil, kerana kalau mereka yang mampu untuk bayar balik sekaligus, by social responsibility mereka sepatutnya bayar. Ini kalau mereka yang mampu bayar sekaligus, tetapi juga apabila mereka bayar balik sekaligus, mereka diberikan diskaun 20%. Ini kita lihat memberi ganjaran kepada mereka yang mampu bayar, tambah bayar. Bagaimana pula untuk mereka yang tidak mampu bayar? Khususnya sebagai contoh, kita lihat ada ramai di antara mereka yang mengikuti kursus kejururawatan yang di IPTS khususnya dengan hutang RM50-60 ribu dan tak dapat pekerjaan sebagai jururawat, masih menganggur dan pasti tidak dapat bayar balik PTPTN tersebut. Dan mereka lah yang seharusnya diberi pertimbangan. Tetapi kita lihat dengan program ini kita yang memberi reward dengan izin kepada mereka yang mampu bayar. Jadi ini memang perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Dan satu lagi berkenaan dengan peruntukan RM50 juta untuk melatih 3,200 pelajar masyarakat India. Saya alu-alukan apabila Kerajaan Barisan Nasional sekarang begitu prihatin kepada masyarakat India yang kita lihat khususnya mereka di estate-estate yang menganggur, tidak ada peluang pekerjaan, kekurangan peluang pekerjaan juga di sektor awam dan juga kekurangan peluang untuk meneruskan pelajaran di IPTA, IPTS. Tetapi
kalau kita laksanakan program tersebut, bagaimana mereka pelajar-pelajar miskin daripada masyarakat Melayu? Bagaimana pula mereka pelajar-pelajar miskin daripada masyarakat Cina, daripada masyarakat Kadazan Dusun Murut, daripada Iban, orang Ulu, daripada orang asli dan sebagainya. Dan seterusnya, bagaimana kita nak menentukan siapa itu masyarakat India? Adakah masyarakat Sikh termasuk masyarakat India? Adakah mereka yang keturunan Pakistan masyarakat India, Bangladesh masyarakat India, Ceylon masyarakat India? Bagaimana pula mereka yang beragama Islam, Indian Muslim, adakah mereka masyarakat India? Bagaimana pula mereka yang keturunan perkahwinan campuran antaranya satu ibu masyarakat India, kaum India dan bapa Cina dan sebagainya. Jadi ini akan membangkitkan masalah-masalah dari segi pengurusan. Indah Mangkos. Sikit, terima kasih Gopeng. Datuk Ketua. Saya terima kasih kepada Gopeng kerana bangkitkan soal janji kerajaan dalam bajet belanjawan yang baru ni untuk kaum India. Saya cuba nak nyatakan dulu belanjawan yang dulu pun perkara yang sama juga berlaku. Kata peruntukan untuk bawah tekun untuk khasnya untuk masyarakat India. Sebenarnya tidak berlaku pun. Ada segolongan kecil saja yang terima benda itu, iaitu di kalangan pemimpin MIC. Dan ini dinyatakan secara jelas rakan-rakan kita di kaum India memang mengadu perkara ni. Yang dapat sebenarnya di kalangan pemimpin MIC. Lebih baik kerajaan katakan nak bantu MIC saja daripada guna perkataan masyarakat India, sebab benda ni mengelirukan dan nasib masyarakat India masih lagi sama, terutama kawan-kawan kita di estate. Jadi macam mana Gopeng fikir lagi baik kita tukar membantu khas kepada MIC bukan kepada masyarakat India? Terima kasih. Terima kasih Indra Mangkota. Kalau bajet macam itu saya tak setujulah pasti. Kalau nak itu sepatutnya diberikan kepada semua pelajar-pelajar daripada golongan miskin. Itu sepatutnya dasar yang lebih mudah sabar. Saya nak beralih kepada Kementerian Kesihatan. Kita lihat dari segi peruntukan untuk pembangunan untuk 2013 adalah 1.919 bilion ringgit Malaysia. Dan kalau kita lihat peruntukan sebelum ini 2010 3.78 bilion, 2011 2.207 bilion, 2012 1.948 bilion. Kita boleh lihat dari segi peruntukan untuk pembangunan, trend tu jelas semakin menurun. Dan saya pernah bangkitkan soalan ini sebab kita lihat dalam perancangan sistem kesihatan kita, antara yang paling penting sama ada nak laksanakan 1K ke tidak, antara yang paling penting adalah supaya kita membina kapasiti untuk hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan. Tetapi kita lihat, kalau kita lihat dari segi peruntukan untuk pembangunan, ini bukan menunjukkan kita membina kapasiti, tetapi sebaliknya. Adakah ini tanda-tanda untuk kerajaan untuk laksanakan caruman insurans kesihatan dalam masa terdekat? Saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Dan kita lihat kali ini Klinik Satu Malaysia 70 lagi ditambahkan ke atas 50 yang sedia ada. Walaupun kita sedia maklum memang Klinik Satu Malaysia ini agak popular, tetapi kita juga tahu bahawa perkhidmatan yang diberikan di bawah Klinik Satu Malaysia adalah perkhidmatan kesihatan yang agak basic dan tidak ada doktor yang kendalikan klinik tersebut. Walaupun kita dalam Private Healthcare Facilities Act dengan izin sebenarnya mewajibkan semua klinik swasta mesti dikendalikan oleh seorang doktor, tapi Klinik Satu Malaysia tidak ada seorang doktor yang kendalikan. Dan kita juga tahu memang ada tawaran daripada Persatuan Perubatan Malaysia
dan doktor-doktor swasta untuk berkhidmat di Klinik 1 Malaysia. Kenapa? Kenapa kementerian ingin nak menerima tawaran tersebut? Bukanlah baik kalau kita semua Klinik 1 Malaysia ada seorang doktor yang kendalikan klinik tersebut. Saya pasti pesakit-pesakit di situ akan menerima rawatan yang lebih memuaskan dan lebih baik. Satu masalah lagi berkenaan dengan doktor pelatih, iaitu house officer. Memang kita tahu kita dalam kegairan untuk menambah jumlah doktor untuk mencapai target jumlah nisbah doktor populasi. Dan kini kita menghadapi masalah di mana kita menghasilkan terlalu ramai doktor yang tidak dapat diserap dalam sistem latihan, sistem perkhidmatan kita. Dan kita lihat di hospital-hospital kerajaan, kita lihat ada setengah-setengah hospital di mana seorang pakar terpaksa menyelia lebih daripada 10 houseman, kalau bukan 20 houseman. Dan pasti mereka tidak akan dapat latihan yang sempurna. Bukan setakat itu, baru saja kita lihat ada sistem rotation yang digunakan, menggunakan shift duty dengan izin. Dan shift duty ini kita lihat selepas dilaksanakan, house officer yang dalam shift duty tersebut mungkin tidak dapat bertemu face on dengan pakar-pakar mereka yang menyelia mereka sepanjang mereka dalam latihan tersebut. Dan ini pasti akan menjejas standard latihan mereka. Jadi harap kementerian mengkaji semula berkenaan dengan shift house officer ini. Dan saya juga sebelum ini kita pernah dengar daripada menteri yang berhormat menteri bahawa khusus ataupun untuk doktor di IPTS akan dibekukan, telah dibekukan sebelum ini. Tetapi saya lihat di Ipoh khususnya, kita lihat sebuah universiti baru, Quest University, International University, Quest International University Perak telah didirikan dan bermula beroperasi untuk mengambil pelajar-pelajar untuk kursus perubatan. Dan dia buat di shop lot di tepi Jalan Kampar di Ipoh. Dan saya pun heran, walaupun kata nak freeze, tetapi Quest International University ini dapat wujud. Mungkin yang berhormat menteri boleh jelaskan berkenaan dengan perkara tersebut. Antara masalah-masalah yang dihadapi oleh pesakit yang pergi ke hospital Kementerian Kesihatan adalah berkenaan dengan kos untuk bayaran prostesis. Dan saya harap kementerian boleh kaji, walaupun kita lihat kementerian ada peruntukan untuk pelalian cervical cancer misalnya dan sebagainya, tetapi kita lihat untuk prostesis misalnya prostesis ortopedik dan juga untuk intraocular lens implant untuk cataract, untuk drug eluting stents, untuk pacemaker dan sebagainya. Pesakit terpaksa bayar, dan ini bukan alat-alat yang murah. Ada yang sehingga RM500 sehingga RM6,000. Jadi ini sepatutnya kalau boleh kementerian kaji semula berkenaan dengan subsidi untuk prostesis ini, ataupun untuk pesakit dikecualikan bayaran untuk prostesis tersebut. Saya nak mengalih kepada Kementerian Kerja Raya khususnya. Saya mohon khususnya di kawasan saya, bilakah jalan di antara Simampolai dan Pengkalan Pegoh ini sepatutnya dinaikkan taraf, dan memang lalu lintas itu begitu sesak dan sibuk sekarang. Harap boleh dipertimbangkan.
Dan yang kedua, berkenaan dengan masalah banjir di sepanjang Sungai Pinji yang berasal daripada Tanjung Rambutan melalui Becam sehingga ke Sungai Rok, Kampung Ampang, ke Pengkalan Pego. Dan memang di sekitar Sungai Pinji tersebut memang ada hadapi masalah banjir. Dan ini memerlukan satu program tambatan banjir yang menyeluruh untuk selesaikan masalah tersebut. Sebab kalau kita selesaikan masalah di atas dan di bawah akan banjir. Kalau jadi ini memerlukan satu total solution, satu penyelesaian yang menyeluruh untuk selesaikan masalah tersebut. Dan akhir sekali, saya mohon khususnya Menteri yang berkenaan dan khususnya juga kepada Dato' Yang Ketua berkenaan dengan urusan Parlimen. Saya mohon kalau boleh, setiap kali kita masuk Parlimen, ada notis yang dipamerkan peringkat mana, setakat mana kita dalam perbahasan di Parlimen. Misalnya sekarang, perbahasan di peringkat dasar Belanjawan 2013, perbahasan daripada backbencher dan sebagainya, dan ataupun jawapan daripada kementerian dan sebagainya. Kalau boleh display atas monitor, lebih baik. Sebaik saja kita masuk, kita tahu di peringkat mana. Yang kedua juga berkenaan dengan Parlimen, kita terima jawapan bertulis. I think kalau kita kumpul semua tu longgokan yang begitu tinggi sekali lah. Saya haraplah kalau boleh semua ini, maklumat ini boleh disediakan dalam format digital. Dan bukan setakat yang current tetapi yang lepas. Sebab ini akan memudahkan kita, bukan saja kita nak angkut balik tetapi juga untuk penyelidikan, untuk kita dapat maklumat dan memudahkan kerja kita dalam urusan Parlimen. Dan saya rasa kalau boleh ini dipertimbangkan. Sekian. Terima kasih.